Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah baca tajuk ni baru ni, tapi belum selesai lagi perbincangan tentangnya. Oleh kerana kita akan sambung tempat berhenti baru ni, terlebih dahulu saya nak baca sekali lagi teks dia dan terjemahannya. Kemudian kita pergi ke tempat kita berhenti baru ni, insyaAllah. Babu ma ja'a fi bauli ma yu'kalu lahmu. Bab air kencing binatang yang dimakan dagingnya. Maksudnya yang halal dimakan dagingnya. Ini bab ke-55. Wabihi qala haddathana Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani. Qala haddathana Affan bin Muslim. Qala haddathana Hammad bin Salamah. قال حدثنا حميد وقتادة وثابت عن أنس أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام فأتي بهم النبي. Atau boleh juga kita sambung baca. فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة. قال أنس فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه حتى ماتوا وربما قال حماد يكدم الأرض بفيه حتى ماتوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أنس وهو قول أكثر أهل العلم قالوا لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. Imam Tirmizi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas, beliau berkata beberapa orang dari buah Urainah datang ke Madinah, ada di Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengirim mereka ke unta, maksudnya ke tempat unta. Beliau bersabda, minumlah kamu susu dan air kencingnya. Lalu mereka membunuh penggembala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menggiring maksudnya menghalau, membawa lari unta-unta berkenaan, menggiring unta-unta berkenaan serta murtad. Kemudian setelah ditangkap, mereka dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam kurungan itu lafaznya tidak ada, tetapi maksudnya begitulah. Supaya lebih mudah kita faham, saya buat begitu dalam bracket. Kemudian mereka dihadapkan kepada Nabi. Maksudnya setelah ditangkap, mereka dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Mata mereka dicelak, disapu. Mata mereka pula dicelak dengan besi panas, paku besar yang dipanaskan dengan api. Dan mereka dibuang ke Harrah. Anas berkata, aku melihat salah seorang dari mereka jatuh, tersungkur, hingga pasir masuk ke dalam mulutnya. Lalu mereka mati. Kadang-kadang Hammad berkata, ia menggigit tanah dengan mulutnya, sehingga mereka semua mati. Abu Isa berkata, ini adalah hadis hasan sahih
ia telah diriwayatkan daripada Anas, bukan hanya melalui satu saluran riwayat sahaja. Itu adalah pendapat kebanyakan ahli ilmu. Mereka mengatakan tidak mengapa dengan air kencing binatang yang boleh dimakan. Maksudnya yang halal dimakan dagingnya. Jadi itulah terjemahan kepada teks hadis yang kita telah baca tadi bersama-sama dengan komentar Imam Tirmizi. Sedikit komentar Imam Tirmizi selepas teks hadis itu. Banyak dah yang kita telah bincangkan tentang hadis ini. Tapi tinggal sebahagian lagi yang kita belum bincang, masalah besar yang disimpulkan, yang diambil oleh para ulama daripada hadis ini ada dua. Yang pertamanya masalah najis atau tidak najis air kencing dan tahi binatang yang halal dimakan. Itu sebab ada khilaf di situ. Khilaf, perbezaan pendapat ulama di situ. Punca bagi khilaf pendapat mereka itu ialah hadis ini. Hadis inilah yang menjadi puncanya. Difaham daripada hadis ini. Ada orang faham gini, ada orang faham gini. Ada orang faham ia tidak najis sebab Nabi SAW suruh puak-puak tu minum air kencing unta selain daripada minum susunya. Jadi dia kata, mereka kata takkanlah Rasulullah SAW nak suruh orang minum sesuatu yang najis. Mestilah ia tidak najis, kata mereka lah. Bagi golongan yang lain, mereka kata ada beberapa pandangan lah. Kalau diterima memang Nabi SAW suruh mereka supaya minum air kencing unta itu bukanlah kerana air kencing unta itu bersih, tidak najis, tetapi kerana berubat, untuk berubat. Jadi untuk berubat boleh kerana darurat, dalam keadaan darurat, bukan dalam keadaan biasa. Dan banyak lagi pendapat yang lain seperti yang kita telah bincangkan sebelum ini. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, ini belum kita bincang lagi. Kalau berubat, golongan yang kedua kata ini perintah Nabi supaya mereka minum air kencing ini untuk berubat. Jadi bolehkah berubat dengan sesuatu yang haram? Sebab ada dengan sesuatu yang najis. Bila najis, haram dalam keadaan biasa lah. Nabi SAW larang berubat menggunakan benda-benda yang haram. Bila dia suruh minum air kencing lembu, air kencing unta untuk berubat, itu juga menunjukkan air kencing unta itu tidak najis. Sebab kalau benda itu haram, najis maknanya haram, Nabi tak akan suruh walaupun untuk berubat minum sesuatu yang haram. Itu masalah kedua. Yang kedua itu kita belum bincang. Jadi saya rasa itu yang kedua. Dan yang ketiga, tiga masalah besar, bukan dua, tiga. Yang ketiganya ialah berkenaan dengan pembunuhan orang ataupun hukum terhadap orang yang membunuh manusia. Bagaimana cara hukum itu, membunuh, cara bunuh. Kalau kita tengok di dalam hadis ni nampak teruk sangat. Dicelak atau disapu besi panas yang dibakar itu di mata mereka. Jadi nampak macam di sini telah berlaku muslah, dipanggil muslah, yang diharamkan dalam hadis yang lain. Lepas tu potong kaki, tangan secara bersilang.
dan bunuh. Begitukah cara hukum bunuh dalam Islam? Itu benda yang kita nak bincang pada hari ini. Cuma sebelum, saya rasa sebelum kita pergi bincang tentang yang ketiga tadi, ada beberapa perkara saya rasa terjemah kita dah terjemah dah tadi, beberapa nota yang perlu diingat terlebih dahulu sebelum kita pergi bincang perkara yang ketiga tadi. Di sini Nabi suruh, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, minumlah kamu susu dan air kencingnya. Jadi daripada sini jelaslah Nabi telah memerintahkan mereka supaya minum susu dan air kencing. Air kencing pun suruh minum. Itu kita dah bincang dah sebahagiannya. Lalu mereka membunuh penggembala. Sebab apa mereka dibunuh ni? Sebab mereka bawa lari unta tu, murtad dan membunuh penggembala, penjaga unta-unta tu, penggembala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bunuh di sini. Jadi berapa orang sebenarnya yang dibunuh? Kalau berdasarkan lafaz hadis yang kita baca tadi, seorang saja riwayat ini. Itu benda yang kita nak tahu, seorang ke ataupun lebih daripada seorang. Kalau seorang pun maknanya dapat disimpulkan, sebab itu kita buat dalam kesimpulan hadis, bunuh satu orang, ramai berpakat, berkomplot, berpakat membunuh satu orang. Yang berpakat itu, yang membunuh satu orang itu kena bunuh semuanya. Boleh berlaku. Hukum Islamnya begitu. Jadi di sini penggembala ni terlebih dahulu kita nak tahu berapa orang. Cuba kita tengok di sini nota 654. Yang ni kita nak baca. Ada sesiapa boleh baca? Saya baca daripada nota Maulana sendiri. Ya, okey. Nama penggembala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menurut riwayat At-Tabarani yang agak kuat sanadnya ialah Yasar. Yasar adalah hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesetengah ulama pula berkata penggembala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah anak Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Berdasarkan riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hanya seorang sahaja penggembala disebutkan berdasarkan riwayat Abu Awanah di dalam mustakhrajnya dan At-Tahawi di dalam syarah Mushkilil Athar pula tersebut dua orang penggembala sebenarnya. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak jelas beberapa istilah. Mustakhraj, syarah Mushkilil Athar ni nama kitab. Tapi mustakhraj ini nama jenis kitab, bukan nama kitab itu sendiri dah. Jangan kita kelirulah. Orang-orang yang belajar hadis sepatutnya kena tahu bahawa kitab-kitab hadis ni ada banyak jenis. Apabila dia sebut nama tu, kita sepatutnya terus dapat bayangkan jenis mana. Kalau sebut begini, kitab macam mana maksudnya. Misalnya kitab Jami'. Tirmidzi ni termasuk dalam Jami'. Apa itu Jami'? Itu jenis kitab hadis. Jami' ialah kitab hadis yang mengumpulkan sekurang-kurangnya 8 tajuk besar. 8 perkara besar, iaitu tentang akidahnya, adabnya, fiqahnya, fitannya, sirahnya, dan 8 perkara. Itu kita telah sebut dah sebelum ni.
paling tidaklah sebenarnya lebih banyak lagi. Sebenarnya lebih banyak lagi. Misalnya abu-abu tibnya bahagian perubatan, itu pun boleh dibilang secara berasingan juga. Bahagian takbir mimpinya boleh dibilang secara berasingan juga. Jadi 10 perkara lebih kurang, paling tidak kitab jami' itu mesti ada di dalamnya. Tafsir Qurannya ada semua. Itu kitab jami'. Kalau sunan, Tirmizi ini disebut juga sebagai sunan. Sunan mengumpulkan hadis-hadis mengikut tertib seperti kitab-kitab fiqh. Tertib dia. Kalau kitab fiqh bermula dengan kitab taharah, kemudian kitab salah. Kalau begitu mengikut tertib itu. Dalam kitab ini pun, kitab sunan ini pun begitu juga cara susunnya. Walaupun mengambil kira nama lain, dia mengandungi lebih banyak lagi lah daripada apa yang dibincangkan di dalam fiqh itu. Tetapi bahagian fiqh tertibnya macam kitab-kitab fiqh. Itu dipanggil sunan. Kemudian kita biasanya kita dengar nama Arba'in Imam Nawawi. Arba'in itu nama jenis sebenarnya. Seseorang pengarang kitab Arba'in, dia boleh bagi nama kitab dia yang khusus. Sebab Arba'in itu nama umum. Kitab-kitab yang mengumpulkan 40 hadis dipanggil Arba'in. Kalau banyak, Arba'inat. Salah satu yang masyhurnya ialah kitab hadis Imam Nawawi yang mengumpulkan 40 hadis. Pada dasarnya mungkin setengah-setengah kitab itu dia ada tambah 1-2 hadis gitulah. Tetapi yang asasnya 40. Itu dipanggil Arba'in. Arba'in itu bukan nama kitab itu sendiri. Arba'in itu nama jenis kitab. Bila sebut Arba'in, dia ada tulis kitab Arba'in. Arba'in itu maksudnya mengumpulkan 40 hadis. Jadi mengumpulkan hadis itu macam mana pula, macam-macam caranya. Berkenaan dengan akidah sahaja, berkenaan dengan akhlak sahaja, berkenaan dengan fiqh sahaja, macam-macam pula. Itu dipanggil Arba'in. Mustakhraj. Bila kata mustakhraj ni macam ni, Abu Awanah tulis mustakhraj. Dia mesti kena ada asas dia. Mustakhraj ini dia berdasarkan kitab lain yang mempunyai sanad juga, hadis-hadisnya. Tetapi kitab mustakhraj ini, misalnya mustakhraj Abu Awanah, mustakhraj dia sebenarnya berasaskan kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim. Mana hadis-hadis dalam Muslim tu ada di dalamnya. Cuma saluran riwayatnya lain. Saluran riwayatnya lain. Sanadnya lain. Itu dikatakan kitab mustakhraj. Hadisnya adalah seperti kitab-kitab tertentu. Berpandukan kitab tertentu. Tetapi sanadnya lain. Lain, betul-betul lain ke, ada sedikit sebanyak ada berbeza ke, itu dipanggil mustakhraj. Tapi tidak betul-betul seperti kitab asal itulah. Faedahnya ialah menguatkan lagi kitab asal itu. Kerana kitab asal itu tidak hanya mempunyai saluran riwayat, tetapi ada kalau banyak mustakhraj, banyaklah saluran riwayat dia. Terutamanya kalau orang yang hebat yang buat mustakhraj itu lagi kuat lagi lah. Macam Abu Awanah, dia tokoh hadis. Jadi menguatkan lagi kitab asal itu. Kalau mustadrak, Mustadrak Al-Hakim misalnya, itu jenis kitab hadis juga. Sanadnya, perawi-perawinya sama dengan kitab tertentu. Dia berasaskan kitab tertentu juga. Perawi-perawinya itu ada di dalam kitab tertentu. Misalnya Mustadrak ala Sahihain, disebut Sahihain. Mana asas bagi kitab itu ialah Bukhari dan Muslim. Jadi
perawi-perawi Bukhari dan Muslim itu dia dia kumpul pula hadis-hadis mereka yang lain yang tidak ada di dalam Bukhari dan Muslim, tetapi perawi Bukhari dan Muslim. Itu dipanggil mustakhraj. Bermakna perawi-perawi dia itulah yang jadikan misalnya kitab Sahih Bukhari itu jadi lebih, jadi istimewa kerana perawi itulah jadi tinggi kedudukannya. Kira-kiranya apabila seseorang pengarang kitab hadis itu buat kitab mustadrak, bermakna dia nak ceritanya perawi-perawi Bukhari dan Muslim itu tidak hanya meriwayatkan apa yang ada dalam Bukhari dan Muslim itu saja. Banyak lagi hadis-hadis mereka yang lain yang tidak dimasukkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab mereka. Seolah-olahnya kalau begitu hadis-hadis banyak lagi lah yang tidak ada dalam Bukhari dan Muslim itu menepati syarat Bukhari dan Muslim. Jadi tinggi jugalah kira-kiranya. Sejauh mana kebenarannya itu kena tengoklah pula. Tapi pada dasarnya itulah maksudnya. Itu maksud mustadrak. Kemudian dia ada pula ajza, juzuk dipanggil. Juzuk, juz'u raf'il yadain. Juz'ul qira'ah khalfal imam dan sebagainya. Juz'u af'alil ibad dan sebagainya. Itu kitab-kitab Imam Bukhari. Juz'u maksudnya kitab-kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis berhubung dengan perkara tertentu saja. Misalnya Juz'u raf'il yadain oleh Imam Bukhari. Kitab itu mengumpulkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang mengangkat dua tangan dalam salat. Ketika mana? Ketika nak takbiratul ihram, mula-mula tu. Ketika nak rukuk, ketika bangun daripada rukuk, dan ada lagi tempat lain. Jadi dia mengumpulkan hadis-hadis berkenaan dengan perkara itu saja. Tak kira lah yang sahih ke yang tidak sahih ke yang macam mana ke. Setakat mana yang ada tu dikumpulkan dalam tu. Dikumpulkan dalam tu. Juz'ul qira'ah khalfal imam. Mana kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis tentang bacaan makmum dalam salat berjemaah bersama imam. Jadi sejauh mana, sebanyak mana, bagaimana cara makmum itu nak baca di belakang imam. Terutamanya ummul kitab atau surah Al-Fatihah. Mesti baca ke atau tidak? Kalau sembahyang berjemaah, itu dia kumpulkan di dalam kitab itu. Kitab yang seperti itu dipanggil juzuk. Kalau banyak ajza, dia ada ajza. Dia penulis ajza. Kita pun fahamlah dia penulis ajza tu ataupun dia ada menulis beberapa ajza. Maksudnya kitab yang macam tu. Kitab yang macam tu. Ada juga musnad misalnya. Itu musnad tu. Musnad Abu Awanah. Musnad Al-Bazzar. Musnad Imam Ahmad dan lain-lain lagi. Itu pun nama jenis kitab. Bukan nama kitab sebenarnya. Jenis kitab. Cumanya kadang-kadang dia terkenal dengan pengarang. Musnad Imam Ahmad jadi maklum. Kitab Musnad ini cara susunnya berbeza daripada kitab-kitab lain. Dia mengikut, kadang-kadang mengikut darjat ataupun kedudukan perawi itu. Kalau di kalangan sahabat, kalau Imam Ahmad oleh kerana sahabat yang paling mulia, paling istimewa ialah Sayyidina Abu Bakar, dia letak Abu Bakar, riwayat Abu Bakar tu mula-mula sekali. Mana terkumpul segala riwayat Abu Bakar setakat yang diketahuinya, yang diterimanya di satu tempat. Tak kira lah berhubung dengan apa perkara, bab mana pun, satu tempat. Lepas tu, lepas Abu Bakar, Umar. Dia sebut Umar dulu. Dia sebut Umar pula.
musnad Sayyidina Umar. Maksudnya hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar, diletakkan setempat, tak kira apa berhubung dengan perkara apa pun, tajuk apa pun, setempat. Begitulah seterusnya. Sayyidina Uthman, kalau mengikut apa ni, alif bata, mengikut abjadnya, Uthman itu di belakang sebab pada huruf Ain. Tetapi kalau dalam musnad ini, duduk depan sebab mengambil kira kedudukan dia tu. Jadi kelebihan dia, keistimewaan dia ialah kita dapat mencari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seseorang sahabat tu dengan mudah sebab terkumpul di satu tempat. Tapi kalau nak mengikut bab dia, kurang sesuai lah. Misalnya bab bersuci, dia tidak terkumpul bab bersuci saja di situ. Kalau riwayat Sayyidina Uthman, ikutlah berkenaan dengan apa pun terkumpul di situ. Dari satu segi ada kemudahan dia, ada kebaikan dia. Itu dipanggil musnad, dan macam-macam lagi. Banyak. Itu yang saya nak sebutnya. Jadi Abu Awan di dalam mustakhrajnya, bila sebut mustakhraj itu kita kena faham terus apa maksudnya. Jadi begitu juga At-Tahawi dalam syarah Mushkilil Athar. Mushkilil Athar. Mushkilil Athar ialah asar-asar yang muskil. Asar-asar termasuklah hadis dan juga asar sahabat yang mungkin kita nampak macam mengelirukan ataupun nampak bertentangan lah antara satu dengan yang lain. Hadis-hadis yang macam tu terkumpul di dalam kitab dia tu. Kemudian dia syarah kepada Mushkilil Athar, hadis-hadis yang macam tu sifatnya. Termasuklah asar sahabat yang nampak bertentangan antara satu dengan yang lain. Jadi dia hurai khusus berkenaan dengan asar atau hadis-hadis seperti itu yang muskil itu. Muskil al-asar, muskilul ahadis, hadis-hadis yang muskil, nampak bertentangan atau mukhtalif, mukhtalifil hadis, hadis-hadis yang nampak bercanggah. Adakah sebenar-benarnya dia bercanggah atau tidak? Itu dibincangkan. Imam Tahawi tulis antaranya kitab utama dia, Syarah Mushkilil Athar, satu, ini kitab besar. Dan yang keduanya, Syarah Ma'anil Athar. Ma'anil Athar, makna asar. Makna, maksud asar ataupun hadis. Jadi dia hurai tentang maksud asar. Di sini makna dia begini, nampak dia bertentangan, tetapi yang ini tidak bertentangan sebab makna dia begini di sini, maksud dia begini, di sini pula maksud begini. Jadi ini semua istilah sebenarnya, nama jenis kitab. Jadi saya ambil masa sedikit untuk menjelaskannya sebab saya rasa penting. Kita yang nak belajar hadis betul-betul kena tahu tu. Nama-nama ini apa maksudnya. Bila sebut nama saja kita sepatutnya dah tahu, dapat bayangkan kitab ni kitab macam mana. Silakan teruskan baca tadi, Tirmizi tadi. Teruskan. Sini ya. Silakan. Tetapi yang terbunuh hanya seorang sahaja. Yang seorang lagi sempat melarikan diri dalam keadaan menangis, ketakutan dan luka-luka. Dialah yang menceritakan tentang kawannya yang telah dibunuh oleh mereka. Jadi gini ya, sekejap ya. Sebabnya kalau kita kata mana nak tahu, mana nak boleh, kalau Allah SWT nak bagi tahu kepada Rasulullah, dia boleh tahu tanpa dicerita oleh sesiapa pun. Tetapi bukan semua keadaan, bukan semua peristiwa yang berlaku tu diketahui oleh Rasulullah SAW. Setengah-setengah tu Allah bagi tahu. Itu mukjizat lah, kita kata mukjizat. Setengah-setengah tu diberitahu oleh orang lain, macam kes ni. Diberitahu oleh sahabat yang tak terbunuh, yang sempat melarikan diri, walaupun dia pun luka-luka juga. Daripada situlah diketahui, dan berdasarkan kesaksian dia lah, maka hukuman bunuh itu dilaksanakan.
Begitu. Bukan hukuman bunuh itu dilakukan sewena-wena. Jadi untuk kita dapatkan hadis ini sebagai bukti, kita kena tahulah latar belakang dia. Siapa yang cerita tu? Orang-orang ni yang terlibat dalam pembunuhan misalnya, siapa? Kalau kita tengok kepada hadis yang kita baca ini saja, ataupun kitab Bukhari dan Muslim, tak nampak tu. Sebab itu hadis ni kita kena baca jangan satu saja. Berhubung dengan sesuatu perkara tu, cuba kita kumpulkan semua atau sebanyak mungkin saluran riwayat, baru kita dapat maklumat atau gambaran yang lengkap tentangnya. Silakan baca di bawah ini. Di bawah ini dikemukakan bahagian yang berkenaan daripada hadis Abu Awanah dan As-Sahawi yang berpunca daripada riwayat Muawiyah bin Qurrah daripada Anas itu, faharaju faqatalu ahada ru'iyaini wa dhahabu bi'ibili qala wa ja'a al-akharu wa qad juriha faqala qad qatalu sahibi wa dhahabu bi'ibili. Bermaksud, maka pergilah mereka ke kawasan perternakan unta-unta, lalu mereka membunuh salah seorang daripada dua orang pengembala unta itu dan melarikan unta-unta. Kata perawi Anas, yang seorang lagi yang tidak terbunuh kemudiannya datang dalam keadaan luka-luka. Dia berkata, mereka telah membunuh kawanku dan telah melarikan unta-unta. Di dalam riwayat-riwayat Bukhari tiada khilaf tentang yang terbunuh adalah pengembala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia begini, ada penggembala Rasulullah, ada penggembala umum, umum. Penggembala unta-unta zakat. Jadi unta-unta Rasulullah pun ada juga di situ. Dia ada penggembala Rasulullah sendiri. Dan ada juga penggembala bagi unta-unta zakat. Dekat situ dia ada dua tu. Jadi tentu sekali yang menjaga tu bukan seorang yang lebih munasabah. Patutlah kalau ada dalam hadis-hadis ni sebut bukan seorang. Cuma yang mati itu seorang. Yang mati itu seorang. Baca lagi silakan. Mungkin sekali mereka sebenarnya adalah orang-orang munafik. Mereka dari awal lagi berpura-pura memeluk agama Islam dan bermereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang ni yang terlibat ni, puak-puak Urainah dan Uql, ini mungkin sebab apa? Sebab dia tak boleh tinggal di Madinah. Ada dalam hadis disebutkan innal Madinah tanfil khabath. Madinah ni sifat dia yang Allah SWT buatnya. Ini termasuk dalam mukjizat nabinya juga ni sebenarnya. Dia kalau orang-orang yang tidak ada kelayakan, orang-orang yang tidak baik, dengan sendirinya tak boleh duduk di Madinah pada masa itu. Dia akan berasa gelisah, dia akan berasa tak suka, macam-macam lah. Itu ceritanya. Jadi apa yang berlaku kepada beberapa orang ni, puak-puak ni yang telah terlibat dalam pembunuhan, kemudiannya yang mula-mulanya Nabi suruh pergi minum susu dan air kencing unta tu, ada kemungkinan mereka ini termasuk dalam golongan munafik sesuai dengan hadis yang tersebut itu. Asalnya daripada asal lagi. Kalau kita kata asalnya dia tidak munafik, kita andaikan tidak munafik, akhirnya mereka ini jadi murtad juga. Bila murtad tidak jadi sahabat lagi. Bukan sahabat lah. Walau bagaimanapun hukum Islam tetap dilaksanakan terhadap orang-orang Islam, sebab dikira sebagai Islam, sahihnya Islam. Dan kalau yang bukan Islam pun dalam negara Islam, hadis ini menunjukkan orang-orang yang bukan Islam pun kalau berada dalam negara Islam, dalam kes-kes jenayah mereka terikat dengan hukum juga. Hukum Islam dilaksanakan juga ke atas mereka.
Ini antara dalil lah, walaupun agak tidak berapa jelas, tetapi bagi orang yang kata orang-orang yang bukan Islam, yang berada dalam negara Islam juga terikat dengan hukum jenayah Islam, inilah salah satu dalilnya. Kalau tidak sebagai dalil utama pun sebagai dalil sokongan, begitu. Baiklah, kita pergi ke atas dulu. Jadi hukuman, kemudian setelah ditangkap, mereka dihadapkan kepada Nabi SAW. Beliau memotong tangan dan kaki mereka. Kenapa potong tangan dan kaki ini? Secara bersilang. Kalau kita kata atas dasar mencuri, potong tangan saja. Ini bukan, tidak dikira sebagai mencuri ini. Sebab mencuri, kalau mencuri senyap-senyap. Itu sifat dia, ada tarif dia sendiri. Ini bukan mencuri, ini termasuk dalam melakukan fasad fil ard, di muka bumi, kerosakan di muka bumi, atau hukum muharabah dipanggil dalam istilah. Ini kes muharabah. Kes muharabah ni bukan sahaja melakukan jenayah, pembunuhan, bahkan pada hakikatnya macam sebentuk-bentuk pemberontakan terhadap Allah dan Rasul. Begitu. Selain daripada mengambil harta benda, membunuh, itu. Jadi kesalahan itu banyak. Kesalahan itu banyak. Murtad juga. Setengah-setengah orang nak ambil hukum bunuh orang murtad itu daripada hadis ini, itu tidak jelas. Sebab kesalahan mereka bukan murtad sahaja di sini. Kalau kita kata hukum bunuh, mereka dibunuh, itu kerana mereka membunuh. Tak jelas itu. Tak jelas. Mata mereka pula dicelak, disapu dengan besi panas. Besi panas tu macam celak apa ni, dia ada apa ni, besi celak, macam celak besar lah, paku lah kita kata, yang dipanaskan dengan api. Kemudian bila panas tu diselarkan di mata mereka. Kenapa buat begini? Sebab mereka buat begitu terhadap penggembala yang mati. Sebelum mati tu mereka menyeksanya begitu. Tak bagi minum air. Padahal kalau mengikut hukum Islam, orang yang kesalahan dia macam mana pun kena hukum bunuh pun, kalau dia nak air, dia dahaga kena bagi air. Ijma' ulama' mengatakan begitu. Tak ada khilaf. Jadi kenapa tidak diberikan air dalam hadis ini? Ini atas dasar hukum berdasarkan mumatsalah. Kerana melaksanakan hukum yang serupa dengan jenayah ataupun kesalahan yang dia lakukan. Begitu. Dan mereka dibuang ke Harrah. Tak apalah itu. Satu kawasan, baik. Selar dengan api di sini. Cuba baca. Siapa lagi? Orang lain lah pula. Saya Maulana boleh? Siapa ni? Saleh Mukhtar, Ya, saya. Saleh daripada Ampang, Selangor. Ya, silakan. Okey, baik. Hukuman yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersesuaian dengan ayat muharabah di dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard dzalika lahum khizyun." Tak dengar mana? Boleh dengar ke? Boleh dengar ke? Boleh. Boleh dah. Okey, baik. Minta maaf. Okey, saya ulang ayat. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Putus pula. Okey, sekali lagi. Boleh dengar ke? Boleh. Okey, baik. Okey, saya ulang balik ayat tadi. Ya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu
ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Bermaksud, sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi ialah dengan dihukum bunuh atau dipalang disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang atau dibuang negeri. Hukuman yang demikian itu adalah suatu kehinaan di dunia bagi mereka dan di akhirat kelak mereka beroleh azab seksa yang amat besar. Al-Ma'idah ayat 33. Hukuman Jadi maknanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap mereka itu pada hakikatnya manifestasi daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai melaksanakan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi di cerita ni hukuman ini dipanggil ayat ni dipanggil ayat muharabah. Jadi ayat ni ada nama dia, ni ayat muharabah namanya. Sebab ada sebut yuharibunallaha wa rasulah. Yuharibunallaha wa rasulah. Haraba yuharibu muharabah. Jadi muharabah ni diambil daripada sini lah. Orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ini ayat muharabah namanya. Ada ayat taharah, ada macam-macam nama ayat itu kan. Sebagaimana hadis pun ada nama juga. Ada hadis Jibril, ada hadis macam-macam nama dia tu. Jadi ayat pun tidak semualah ayat tu ada nama, tapi banyak juga yang disebut nama dia. Macam ni ayat muharabah dipanggil. Teruskan baca. Okey, hukuman ini juga sesuai dengan firman Allah berikut. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayn wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratun lah wa man lam yahkum bima anzala Allah faulaika humuz zalimun. Bermaksud, dan kami telah tetapkan atas mereka di dalam kitab Taurat itu bahawa jiwa dibalas dengan jiwa dan mata dibalas dengan mata dan hidung dibalas dengan hidung dan telinga dibalas dengan telinga dan gigi dibalas dengan gigi dan luka-luka juga hendaklah dibalas seimbang. Tetapi sesiapa yang melepaskan hak membalasnya maka menjadilah ia penebus dosa baginya, dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Ma'idah ayat 45. Sekejap ya. Baik. Ini dipanggil ayat qisas. Ini ayat qisas. Wal juruha qisas. Disebut. Kalau ayat muharabah tadi ada yuharibunallaha wa rasulah. Sebab itu dipanggil ayat muharabah, mengambil kira perkataan asalnya. Kalau kita belajar di bahasa Arab ni, yuharibun itu daripada muharabah kita panggil. Masdar dia. Jadi ayat muharabah. Ini ayat qisas. Sebab apa di dalam ayat ini ada sebut tentang qisas. Semua tadi, nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung dan seterusnya itu, semuanya itu qisas, hukum qisas. Jadi ini dipanggil ayat qisas. Ayat qisas ni kemuncaknya ialah bunuh lah. Apa yang disebut mula-mula annan nafsa bin nafs, inilah kemuncaknya. Meragut nyawa lah, matilah. Kalau al-aina bil aini itu belum tentu mati, tak mati. Al-anfa bil anfi belum tentu mati. Tapi yang tentu matinya ini, bunuh orang, kena bunuh balas. Berdasarkan hukum qisas. Tetapi orang yang dianiayai, misalnya misalnya ayah dia ke, anak dia ke, dibunuh oleh seseorang. Jadi yang dibunuh, yang kena bunuh tu matilah, habis dah cerita dia. Yang hidup ni dipanggil waliyul maqtul. Itu biar kita tahu istilah tu. Waliyul maqtul. Dalam Al-Quran disebut wa man qutila mazluman
faqad ja'alna liwaliyhi sultana fala yusrif fil qatl orang-orang yang terbunuh secara zalim, Tuhan kata wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyhi sultana, kami berikan kuasa membalas kepada walinya. Walinya itu mana anak dia ke, ayah dia ke, yang terdekat dengan dia lah, bagi kuasa untuk dia membalas. Dia boleh kalau nak qisas, tetapi kalau dia tidak nak qisas boleh juga. Ini berdasarkan ayat ini, faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah. Ini disebut sesiapa yang melepaskan hak membalasnya, itu makna bersedekah. Makna tasaddaqa bihi itu asalnya sesiapa yang bersedekah, bukan ada sedekah apa-apa, bagi duit apa-apa, tak ada di sini. Maksudnya melepaskan hak membalasnya. Maksudnya dalam ibarat yang lain dalam Quran dimaafkan oleh saudaranya. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Itu dalam ayat yang lain, di tempat yang lain. Sesiapa yang dimaafkan oleh saudaranya, orang tu dia bunuh, katakanlah ayah seseorang, kira-kiranya dia kena bunuh balas lah, qisas lah. Tetapi anak ni maafkan dia. Akhi tu, saudara dia tu, anak orang yang terbunuh tu lah. Contohnya, faman ufiya lahu min akhihi syai', tapi dia kena bayar ganti rugi, diat, dipanggil diat, dan kena bayar dengan baik lah. Jadi cara bayar itu macam-macam pula. Itu oleh kerana kita ni kan, kita ni tak nampak orang ni, ada seorang dua saja nampak ni. Kalau ada nampak ramai lagi, seronok juga kita bincang kan, jadi berasa hidup sikit. Silakan tampil. Kita ni kalau bab bersuci misalnya, batal air sembahyang, banyak tahulah. Nak tahu pertanyaan pun banyak juga, macam-macam timbul persoalan kan. Tapi kalau kes jenayah ni, bab jenayah ni kurang, pertanyaan pun kurang. Sebab apa? Sebab tak hidup, benda tu tidak dilaksanakan, tidak diamalkan. Jadi banyak orang tak tahu ayat-ayat itu, padahal dalam Quran itu juga ada ayat tentang wuduk, tentang apa pun. Ada berapa sangat dalam Quran, bukannya banyak, satu dua gitu je. Sama dengan hukum jenayah Islam juga, sebanyak tu juga, bukannya banyak. Tetapi ini termasuk dalam mukjizat Al-Quran, sedikit saja dia sebut tapi luas. Hebat makna dia tu, hebat perbincangan dia. Jadi kalau maaf, dipanggil maaf, dia boleh maaf. Berbeza dengan hukum hudud. Kalau hukum hudud tak boleh maaf sebab dia adalah hak Allah. Tapi kalau hukum qisas ni, hak hamba dipanggil. Dipanggil hak hamba. Kalau orang potong hidung kita, kita boleh potong hidung dia. Tak boleh potong sewenang-wenang lah. Maknanya dengan dikontrol, diawasi oleh pihak penguasa lah. Pihak berkuasa memberi hak kepada kita, kuasa kepada kita untuk memotong hidung dia, kalau kita nak. Tapi kalau kita tak mahu, kita maafkan saja, boleh juga. Sebab itu hak hamba namanya, bukan hak Allah. Ini benda-benda ni ramai orang tak tahu perincian itu. Sebab apa? Sebab dia tak belajar sangat, tak belajar, tak ambil berat sangat. Padahal hukum tu tetap seperti mana hukum wudu, taharah juga. Kalau begini batal wudu, rukun dia begini, kena mesti ada benda ni. Sama juga itu pun ada. Tapi kita tak berapa bincang benda tu sebab hukum itu tidak berjalan. Padahal hakikatnya hukum yang berjalan di negara kita dan lain-lain pun bukan hukum Islam sebenarnya dalam bab itu. Jadi agama yang tinggal daripada Quran yang kita pakai hanya berkenaan dengan solat, berkenaan dengan puasa, berkenaan dengan itu. Padahal yang itu pun bukannya banyak.
ayatnya dalam Quran. Lebih kurang juga, tak banyak ayat-ayat hukum dalam Quran, tak banyak. Tetapi salah satu keistimewaan Al-Qurannya, dia merangkumi. Kalau kita perhati, kalau kita bahas kan, itulah sebab ulama-ulama buat hadis-hadis hukum ataupun bincang tentang ayat-ayat hukum secara berasingan. Seperti Ahkamul Quran, Qurtubi, dia lebih menekankan sudut hukum hakam dalam Quran. Ayat-ayat itu saja yang dibincang. Tapi bayangkan berapa banyak jilidnya. Ahkamul Quran oleh Jassas misalnya. Itu pun bukan main, hebatnya juga. Jadi berkenaan dengan Quran ni, cerita tentang hukum-hukum dia saja. Lebih menekan ke situ. Ada juga kitab-kitab tafsir yang begitu. Jadi kitab-kitab itu kalau dirujuk, kita nampaklah kehebatan ayat-ayat yang sedikit tu bukan main, panjang, lebar, perbincangannya. Misalnya hukum kafaratullah, bila kita maafkan bukan saja-saja tu. Allah SWT ampunkan dosa kita. Katakanlah dalam kes tadi, ayah kena bunuh, anak tidak hukum, tidak bunuh, tidak nak dibunuh orang yang menghukum itu, orang yang membunuh itu, maka dia dapat pahala. Inilah dalam ayat disebut fahuwa kafaratullah, dia menjadi penghapus dosanya, penembus dosanya. Di samping itu dia dapat pula duit. Duit itu fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Itu dalam Quran sebutnya. Dan di tempat yang lain disebut fadiyatun musallamatun ila ahli. Jadi kena bayar dia yang perlu diserahkan kepada keluarga yang terbunuh itu. Jadi inilah ayat-ayat berkenaan dengan hukum jenayah. Kemudian ada perinciannya pula, kalau bunuh secara sengaja, siapa yang kena bayar ganti rugi? Kalau bunuh tidak sengaja, siapa yang kena bayar? Dia berbeza tu. Tapi kita banyak tak tahu sebab kita dah tak hidup sistem itu. Sebenarnya barulah nampak kehebatan Islam ni apabila semuanya berjalan. Bukan soal ibadat sahaja. Bukan soal nikah kahwin sahaja. Keadaan kita ni sama sebenarnya dengan orang-orang Islam yang berada di negeri orang-orang kafir yang lain. Hanya terhad pada setakat ibadat dan munakahat. Hukum kekeluargaan. Undang-undang kekeluargaan. Dari segi nak nikah kahwin, cerai, itu saja. Kalau ada mahkamah, kalau ada apa pun. Adapun dari sudut jinayah dan dari sudut muamalat, itu tidak lengkap. Kalau muamalat pun ada sedikit tidak lengkap. Kalau ada kes bawa mahkamah pun tidak berdasarkan hukum Islam. Walaupun banyak daripadanya sesuai juga dengan hukum Islam, tapi asas dia itu yang bukan Islam. Jadi pada hakikatnya yang dikatakan undang-undang, kedaulatan undang-undang tu di mana-mana lah, di mana-mana pun umumnya negara Islam bukan undang-undang Islam yang berdaulat itu. Undang-undang Islam tu ada sebahagian saja. Ada mahkamah, ada apa, duduk berbicara tentang ni cerai kalau misalnya. Begitulah berkenaan dengan hukum munakahat, bukan jenayah. Sedangkan hukum jenayah itu menjadi tanggungjawab pemerintah dan perlu dilaksanakan oleh negara Islam juga dengan sempurna. Misalnya kita tak tahu kalau pembunuhan yang tidak sengaja, dalam Quran ada sebut fadiyatun musallamatun ila ahli, kita merdekakan hamba misalnya, itu cara dia merdekakan hamba. Tapi siapa yang nak bayar? Ramai daripada kita tak tahu. Yang bayar ni bukan pembunuh tu sendiri, tetapi keluarga dia. Kenapa Islam buat tetapkan begitu? Ini kalau kita Quran, hadis, fiqh Islam, kalau kita belajar, kita tahulah benda tu. Kenapa tidak orang tu sendiri, pembunuh tu sendiri? Tapi kalau dalam kes
pembunuhan sengaja, orang yang membunuh tu sendiri kena bayar. Ada pula kes pembunuhan ini dipanggil syibhul am, semi atau separa sengaja. Nak kata sengaja betul-betul pun tidak juga. Jadi hukumnya berbeza-beza. Tapi benda-benda yang asas begitu pun ramai daripada kita tak tahu. Keluarga tu dipanggil siapa? Asabah ataupun aqilah dalam istilah fiqh Islam dipanggil aqilah. Mereka lah yang kena bayar ganti rugi tu. Kenapa Islam tetapkan begitu? Inilah maknanya hubungan masyarakat ataupun kekeluargaan yang dibina oleh Islam itu begitu kokoh. Dan kalau tidak ada pelaksanaan hukum-hukum ini, kita tak berapa nampak hikmat dia tu. Apa lebih keluarga ni? Apa istimewa keluarga ni? Tak berapa nampak. Tapi kalau segala hukum Islam itu terlaksana, baru kita nampak. Misalnya dalam kes pembunuhan pembunuhan dengan tersalah, kena keluarga bayar. Dia bayar. Jadi ringan dah tu. Pesalah tu. Kalau kita nak kata penjenayah dia ringan. Sebab apa? Bukan dia bayar sendiri. Keluarga dia bayar. Kenapa Islam tu menetapkan begitu? Supaya keluarga ni ambil berat. Bukan hidup cara individualistik. Bukan begitu. Kita kena ambil berat tentang keluarga kita. Kalau dia nampak budak tu nampak liar, kita kata nampak tak senonoh perangainya, masing-masing keluarga tu boleh tegur. Sebab apa? Kalau kena bayar apa-apa, dia yang menanggung juga dalam setengah-setengah kes tu. Jadi itu cara ikatan kekeluargaan dalam Islam. Dia ambil berat. Jadi kalau yang ni kata apa, duk peduli saya, tak boleh kata begitu. Sebab saya menanggung juga kamu kalau melakukan apa-apa. Misalnya aksiden kau, kereta kau misalnya aksiden. Kena bayar siapa? Kalau tidak sengaja, keluarga. Jadi kamu jangan bawa macam tu. Macam orang gila macam tu. Jadi keluarga boleh merepek, keluarga boleh marah dengan dia. Itu caranya. Itu istimewa. Jadi hukum Islam itu sendiri menggambarkan, menguatkan, mengukuh hubungan kekeluargaan itu. Dan masing-masing masyarakat ini bertanggungjawab, berasa bertanggungjawab. Seseorang tidak boleh berkata, jangan peduli, itu kerja aku. Aku tak minta duit RM1 pun dengan kamu. Tak boleh kata begitu. Sebab ada ketikanya memang keluarga yang menanggung. Benda-benda ni, kalau kita belajar, kita kena belajarlah dahulu. Baru kita nampak keistimewaan hukum Islam tu. Ini maksudnya ayat ini. Kalau dia maaf. Sebab apa dia boleh maaf? Sebab ini hak hamba. Bukan macam hukum hudud, dia bukan hak hamba. Hak Allah. Sebab itu dia kena laksanakan macam mana-mana pun. Tak ada siapa pun boleh maaf. Tak ada siapa. Pemerintah pun tak boleh maaf. Kecuali dalam setengah-setengah kes tu adalah yang boleh. Yang mana kita tengok dalam berdasarkan ijtihad para ulama yang juga berpunca daripada Al-Quran dan juga hadis. Dan dalam ayat ini disebutkan orang yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, itulah orang-orang yang zalim. Pada hakikatnya nampak adil, kalau nampak adil, hakikatnya zalim juga. Sebab ada lagi sudut-sudut kelemahan dia. Sudut-sudut kelemahan dia. Macam tadi, kalau ganti rugi, itu dibayar oleh pembunuh itu sendiri. Keluarga tak ada apa-apa pun. Itu dari satu segi ada dah kelemahan, kekurangan di situ. Ada banyak lagi lah perkara yang lain. Siapa tak dibaca silakan teruskan baca. Baik, hadis ke-73 selepas ini menjelaskan kenapa Rasulullah telah menghukum supaya mata mereka dicelak dengan besi panas. Sebabnya ialah kerana mereka telah berbuat begitu terhadap pengembala Nabi SAW sebelum membunuhnya. Inilah salah satu landasan hukum yang dipakai oleh segolongan ulama berhubung dengan hukuman balas yang setimpal al-qisas bil mithli dalam kes jenayah. Inilah asas bagi al-qisas bil mithli dalam Islam. Al-qisas mithli maknanya hukum balasan yang setimpal sebagaimana dibuat terhadap
seseorang, begitulah dibuat terhadap dia. Dan ini telah dilaksanakan oleh Nabi SAW. Inilah asasnya. Jadi segolongan ulama ni ramai sebenarnya. Tiga imam mazhab utama tu, mereka pakai yang ni. Malik, Syafi'i, Ahmad memang pakai cara qisas bil misli ni. Walaupun sebahagian daripada mereka memberi pilihan yang lain lah, tapi asas ni tetap ada. Itu penting kita bahas hadis ini. Adakah bahagian ini, bahagian bunuh, potong tangan dan kaki secara bersilang, dan buat seperti yang dilakukan di sini, dicelak dengan besi panas itu, adakah sudah mansuh atau tidak? Masih boleh dipakai lagi? Bagi Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya, mereka kata ini, hukum ini sudah mansuh. Mana tak boleh lagi buat begitu. Mana dalam kes jenayah kalau bunuh, padahal sebelum bunuh tu dia lakukan macam-macam dulu. Macam di sini, dia celak dengan besi panas, pun gembala Rasulullah SAW. Dan macam-macam lagi buat. Sehingga mati. Jadi adakah hukumannya mati? Akhirnya mati saja, hukum bunuh begitu saja. Tak perlu dibuat apa yang dilakukan olehnya dahulu. Atau boleh dilakukan begitu. Bagi orang-orang yang menerima qisas bil mithli, mereka kata boleh buat. Kalau ada bukti. Kalau ada bukti, ada saksi yang tengok dia buat begini. Jadi berdasarkan hadis ini, kita boleh buat begitu terhadapnya. Misalnya dia tak bagi air. Walaupun pada dasarnya hukum Islam bersalah, walaupun penjenayah macam mana pun, dia dahaga, dia nak air tu, tamanya dekat nak mati, kita kena bagi air, wajib. Kena bagi air kepada dia. Tetapi dari segi melaksanakan hukum ni, boleh ke tidak? Bagi orang yang mengatakan sudah masuk, dia kata tak boleh dah. Dalam kes mati, kes bunuh, hanya bunuh sajalah. Mana dibawa ke mana-mana tempat dan bunuh saja. Bunuh itu dengan cara pancung sahaja. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah. Sebab apa? Dia pegang dengan hadis lain. La qawada illa bis-sayf. Tiada hukuman bunuh melainkan dengan pedang. Melainkan dengan pedang, ya. Adapun orang yang kata dak hukuman qisas bil mithli ni ada. Sebelum dia bunuh, katakanlah ada saksi. Macam kes ini. Ada sahabat yang balik dengan dalam keadaan cedera, luka-luka, dan dia tak mati, dia ceritakan begini, maka hukumannya dilaksanakan seperti yang dilakukannya. Misalnya dia sebab dulu. Berapa sebatan dia sebab dulu. Kemudian dia potong telinga dulu misalnya. Sebelum dia bunuh tu. Apa yang dilakukan terhadap orang yang al-majni alaih, orang yang dilakukan jenayah terhadapnya itu, adakah boleh dilakukan begitu terhadap orang yang penjenayah tu? Itu benda yang kita perlu bincang, perlu bahas. Bagi orang yang terima kata hadis ini, bahagian inilah, bukan semua, bahagian ini tidak mansuh, dia kata masih boleh pakai. Masih boleh pakai. Dan sebenarnya yang pakai ni kaedah ni, hukum balasan yang setimpal ini adalah kalau di kalangan Imam 4 tu 3 lagi tu memang terima begitu pada dasarnya. Dan bagi saya itu lebih baik sebenarnya. Mana diberi peluang untuk ni, kalaulah misalnya waliyul maqtul, kita guna istilah itulah. Waliyul maqtul tu tidak nak, dia kata dah bunuh ayah saya, mati dah. Tak perlulah kita buat semua yang dilakukan oleh dia tu. Dia hukum bunuh saja ni. Kalau dia nak begitu pun boleh. Tapi katakanlah kalau keluarga tu nak lebih lagi daripada itu. Ada kan, dia tak puas hati lah. Dia tak puas hati. Ayah dia mati, sebelum mati tu bukan main, terseksa. 2 hari kena seksa. Katakanlah ditembak kakinya, dicocok dengan apa-apa yang tajamnya, seksa, dicabut kukunya misalnya. Bolehkah dibuat begitu? Bagi orang-orang yang terima dasar ini, qisas, al-mumathalah fil qisas ini, mereka kata boleh. Apa buktinya? Buktinya hadis inilah yang kita baca ni. Sebab itu kita tengok, nampak
ganas, kasar cara Nabi buat itu. Panaskan besi panas, celak mata dia. Sapu di mata dia. Sakitlah. Kenapa Nabi buat begitu? Sebab dia buat begitu. Hukum ni. Tapi bagi orang yang tak terima, begitu, sebab dia kata, misalnya Imam Abu Hanifah, dia pegang dengan hadis lain. Itu termasuk dalam muslah dah. Suatu ketika dahulu, ketika hadis ni, peristiwa ni berlaku, memang boleh lagi buat begitu. Tapi kemudiannya tak boleh sebab ia sudah mansuh. Dan itu termasuk dalam muslah dipanggil. Dalam istilahnya muslah. Muslah ini dilarang. Nabi SAW naha anil muslah. Melarang daripada muslah. Muslah ni menyeksa orang yang bersalah itu. Ataupun tidak bersalah. Orang biasa kita menyeksa dia, kita kelar-kelar tubuh dia. Kita cabut kuku dia saja-saja. Tak boleh. Itu dipanggil muslah. Dan Nabi larang daripada muslah. Jadi yang tinggal kalau mati dalam kes bunuh, dia kena bunuh balas lah. Bunuh balas dengan cara apa? Sebab ada hadis, la qawada illa bisayf. Tiada hukuman balas, hukuman bunuh balas, melainkan dengan pedang. Sebab apa mereka kata itu saja hukuman? Sebab dia tengok hadis yang lain pula. Ini cara ulama mujtahid. Macam mana dia keluarkan hukum. Bukan masalah air semayang, batal air semayang saja. Masalah jenayah, dia bagaimana dia guna kaedah tu. Cuba kita perhatikan. Dia berarti ada hadis yang lain. Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibhah. Misalnya, dia pegang dengan hadis tu. Itu salah satu hadis pegangan orang-orang seperti Imam Abu Hanifah. Allah SWT mewajibkan ihsan pada segala perkara. Bila kita lakukan sesuatu, kita kena lakukan dalam keadaan ada ihsan. Jadi ihsan tu luas pula maknanya. Dengan cara yang sebaik-baiknya. Itu salah satu maknanya. Dengan cara yang sebaik-baiknya. Lepas tu Nabi SAW sebut, bila kamu membunuh, maksudnya bunuh balas. Sebab kalau bunuh biasa tak boleh bunuh orang. Bila kamu membunuh, pada dalam melaksanakan hukuman qisas, fa ahsinul qitlah. Maka kamu kena bunuh dengan cara yang baik, terbaik. Qitlah, kalau kita perhatikan perkataan itu, qitlah cara bunuh. Itu dipanggil masdar naw'i. Kalau qatlah itu masdar marrah. Qitlah maknanya cara bunuh. Maka kamu bunuhlah dengan cara yang sebaik-baiknya. Bila kamu sembelih, kamu hendaklah sembelih dengan cara yang paling baik. Itu Nabi kata. Jadi cara yang paling baik macam mana? Nabi buat macam mana cara yang paling baik? Iaitu dengan memancung. Kenapa dikatakan pancung itu paling baik? Sebab ia paling tidak menyeksa. Walaupun tidak menyeksa, tetapi kepada orang yang tengok, gerun. Gerun, takut jadi. Boleh jadi seminggu duduk mimpi-mimpi lagi. Tak boleh tidur. Tengok tu. Dan hukum Islam ni memang dia terbuka. Bila dilaksanakan hukum tu, dibenarkan orang tengok. Kalau boleh. Apa tujuan? Supaya mereka takut. Bukan secara senyap-senyap, tak tahu bila matinya. Bukan begitu. Kalau dihukum depan orang ramai. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Hukuman itu hendaklah disaksikan oleh satu kumpulan orang mukmin. Baru tahu, jelas dia telah dilaksanakan hukuman ke atasnya. Dan orang-orang yang tengok, mana yang nak tengok lah, bukan wajib. Mana yang nak tengok? Tengok tu sampai bila-bila dia akan menghantui fikiran dia. Dia akan takut. Itu tujuan. Tapi kepada orang yang dihukum tu sendiri sebenarnya dia ingat. Itulah cara yang terbaik. Seperti yang Rasulullah tunjuk. Dan kalau kita nak matikan binatang,
Orang kafir pun nak makan ayam ke, itik ke apa ke, dia kena bunuh dulu. Jadi cara bunuh tu macam mana? Cara bunuh tu macam-macam manusia buat. Ada yang ambil, dia hempak ke dinding, ke tanah. Ada yang dia pulas, pulas saja tengkuk dia tu. Macam-macam lah cara. Jadi bila sembelih maksudnya nak mematikan binatang, kamu matikanlah dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik macam mana? Sembelih. Itu yang Nabi ajar. Jadi di tengkuk tu juga, di leher tu juga. Sebab ia mengurangkan sakit. Dia kena mati juga, ikut mana-mana pun. Kena mati juga binatang. Tapi biarlah kita matikan dia dalam keadaan yang tidak begitu sakit. Sebab apabila putus ni orang leher ni, dia dah tak ada hubungan dengan otak. Jadi kesakitan tu tak begitu terasa. Kemudian darah-darah yang dalam ni, segala benda-benda racun atau uric acid dan sebagainya keluar melalui darah. Itu kelebihannya. Dan orang yang makan itu tidak mudarat. Tapi kalau orang yang biasa makan dalam keadaan binatang itu tidak disembelih, mungkin kemudaratan dia itu melarat dan pergi berubah dalam bentuk macam-macam penyakit pula. Jadi sebab itu Nabi kata fa'ahsinu dzibhah. Jadi ahsinu dzibhah dengan cara sembelih. Di situ dia nak cerita cara nak mematikan binatang tu. Nak makan kena matikan dulu. Jadi nak matikan cara macam mana? Kalau tak ada agama, masing-masing cara lah. Dengan sembelih dalam kilang tu pakai hari itu sembelih. Pusing sembelih. Gitu lah. Ikutlah ataupun cara mana-mana pun yang pentingnya dia mati. Islam tidak begitu. Di sinilah kita nampak keistimewaan itu. Keistimewaan ajaran Islam tu. Baiklah, kita tengok di sini al-qisas bil mithl ataupun al-mumathalah fil qisas. Dan Imam Abu Hanifah kenapa dia tak mahu tu? Sebab dia kata kalau selain daripada kes mati, bunuhlah, nak mumathalah tu. Nak mumathalah itu susah kata dia. Sedangkan Islam kata boleh tu kalau serupa betul. Kalau serupa betul. Kalau tak serupa betul, tidak ada mumathalah, tidak ada kesamaan ada. Bila tidak ada kesamaan, susah kalau macam tu. Kesamaan yang tepat. Jadi ini asasnya kalau kita tengok ya. Kalau kita bincang macam ni sebenarnya menarik. Jangan-jangan dibincang begini. Misalnya, saya nak kemukakan ini, kita slow-slow ya bincang ya. Nak tengok ayat-ayat Quran ni bagaimana. Kita ambil Maktabah Syamilah untuk tengok Quran ya. Bimithli ma'tada. Ini salah satu ayat, banyak lagi ayat-ayat yang lain. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Sesiapa yang menceroboh kamu, berlaku zalim terhadap kamu, fa'tadu 'alaihi. Kamu cerobohlah dia. Mana kamu dibolehkan. Kamu boleh mencerobohnya, tetapi dengan syarat bimithli ma'tada 'alaikum. Seperti mithli mana sama, betul-betul sama seperti yang dia lakukan terhadap kamu. Inilah asas qisas bil mithli atau mumathalah fil qisas. Ini asas. Sebab apa? Kalau dah lebih jadi dah tak sama. Contohnya kalau kita kata dia tumbuk. Jadi kisah bagi penumbuk ni, penumbuk budak dengan penumbuk peninju seperti Muhammad Ali ke? Tak sama. Adakah sama? Tak sama. Jadi orang yang peninju yang kuat, penumbuk dia ditumbuk satu orang. Budak lah kita kata budak. Jadi kalau nak balas balik tumbuk tu, budak tu bukan sekuat peninju tadi tu, walaupun nak tumbuk juga. Dan yang kena tumbuk tu siapa? Peninju. Biasa dia bagi orang tumbuk muka dia tu. Kalau sekadar budak, remaja macam tu,
tak ada berasa apa pun. Adakah sama? Tak sama. Sedangkan Tuhan bukan dalam satu ayat dalam Quran, banyak ayat. Kalau balas sama. Jangan tak sama. Kalau tak sama, lebih tu jadi kita berdosa pula. Yang lebih tu, bahagian lebih tu. Orang Kelantan kata kena cucur lah, kena cucur. Boleh dilakukan betul-betul sama, kita kenakan denda atau bayaran ganti rugi saja di situ. Bukan lepas saja, tidak. Kena bayaran ganti rugi. Senang macam tu. Misalnya kawan ni tumbuk, patah gigi. Sedangkan gigi dia tu dah bergoyang dah, orang tua. Yang menumbuk tu muda lagi. Gigi dia gagah, kuat lagi. Jadi bila kalau kita kata gigi dengan gigi tadi kan, kita baca tadi, gigi dengan gigi. Jadi nak bagi patah gigi dia tu, yang kena tumbuk mula-mula dia, yang patah gigi dia tu, bila dia tumbuk itu kukuh lagi, kemas lagi gigi dia tu. Mungkin sekali tumbuk tak patah. Jadi berapa kali ke tumbuk sampai patah tu? Di situ tidak akan dapat kesamaan. Sebab itu kata dia tak boleh. Qisas bil mithli ni kalau di tempat yang betul-betul boleh. Betul-betul boleh, betul-betul sama. Sekurang-kurangnya dari segi sama zahir itu. Boleh. Kalau tidak, susah, tak payah. Dia kena pilih cara lain. Kena pilih cara lain. Tapi bagi orang yang terima qisas bil mumatsalah ni, dia kata yang mana boleh tu kita buatlah setakat mana yang boleh. Kalau kita kira lebih lagi, dia kena bayar lagi ganti rugi. Sebab yang dia tumbuk kawan ini ni, gigi dia kukuh lagi. Jadi kalau kisah balik, gigi orang yang yang menumbuk mula-mula tu, gigi dia dah bergoyang. Jadi tumbuk sikit pun dah patah dah gigi dia tu. Jadi tak sama. Bila tak sama, kena bayar pula. Boleh letakkan hukuman begitu. Walau bagaimanapun kalau diseksa, misalnya seseorang itu ayah dia mati, ada bukti, ada saksi, semua, ada rakaman semua, diseksa. Misalnya tembak kaki dia dulu. Tembak tu, kalau orang yang menembak tu ditembak kaki dia pun sakit juga. Jadi si anak ni nak, baru dia puas hati. Sebab apa? Mengenangkan ayah dia tu sebelum mati 2 hari kena seksa. Macam-macam seksaan. Jadi dia nak tengok macam tu. Kalau kita tak beri peluang kepada awliyaul maqtul, keluarga yang terbunuh itu, jadi tak puas hati lah. Dan di situ nampak macam tak adil, tak sama. Kenapa kita nak jaga sangat dia penjenayah tu? Dia mati mudah saja. Dengan pancung habis selesai dia. Yang mana kita tahu hakikatnya tidak begitu terseksa dia. Jadi kalau macam tu, secara tidak langsung, macam kita menggalakkan lah bagi orang yang tahu aku mati tak sakit, mungkin dia berani melakukannya. Tapi kalau kita seksa dulu, atas dasar dia beri pakai hukum ni, dia banyak kali mikirlah dulu. Nak melakukan kesalahan itu. Okay, ya. Ini saya nak tunjuk. Ini kitab Syarah Tirmizi yang ditulis oleh guru kepada guru saya di Pakistan ini. Kitab ni nama Ma'arifus Sunan. Dia bincang tentang hukum al-mumatsalah fil qisas. Cuba tengok ni. Al-mas'alatu tsalitsah, masalah ketiga, hukumul mumatsalah fil qisas. Hukum persamaan dalam pelaksanaan hukuman qisas. Qisas, kes mati ke, bunuh ke, atau tak sampai ke situ. Tak sampai ke situ. Misalnya dipotong tangan, dipotong telinga, dipotong hidung, dibutakan mata misalnya. Haitsu za'ama jama'atun minhum Ibnul Jauzi. Satu kumpulan ulama termasuk Ibnul Jauzi mengatakan Nabi SAW dicelak mata mereka dengan besi panas itu kana ala sabilil qisas.
itu adalah berdasarkan hukum qisas. Qisas mana? Iaitu qisas mumatsalah. Cuba tengok ni. Fadhahaba Syafi'i wa Malik wa Ahmad fi riwayatin ila al-mumatsalah fil qisas. Imam Syafi'i, Malik, Ahmad dalam satu riwayat daripadanya menyebutkan ada hukuman mumatsalah fil qisas. Maknanya orang yang aulia al-maqtul ataupun majni' alaih. Majni' alaih itu mana orang yang dilakukan jenayah terhadapnya. Dia boleh, kalau boleh mumatsalah tu boleh. Ni tiga imam ni kata boleh. Wali Syafi'iyah fi at-ta'dzib bin nar bi wujuh. Pendapat ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i berhubung dengan penyiksaan dengan api. Jadi kan macam guna api lah juga panaskan besi itu. Ada beberapa pandangan tidak sepakat berhubung dengan penyiksaan dengan api. Katakanlah penjenayah itu menyiksa seseorang dengan api, dia bakar. Dia bakar tangan ke, dia bakar kaki ke, dia bakar mana-mana bahagian lah. Bolehkah kita bakar balik? Berdasarkan hukum mumatsalah fil qisas. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Sebab ini berdasarkan ada hadis yang lain Nabi melarang daripada menyiksa dengan api. Wa kadza istathnau al-mumatsalah fi amali qaumi Lut. Begitu juga mereka mengecualikan hukuman balas mumatsalah ini dengan melakukan amalan kaum Lut. Misalnya penjenayah itu dia nak menyeksa, dalam niat menyeksa ni dia melakukan amalan kaum Lut. Melalui dubur itu. Itu cara seksa. Jadi kalau kita kata ada hukuman mumatsalah, adakah hukuman terhadap dia tu bila dikenakan hukuman terhadap dia tu nak dilakukan perbuatan begitu? Juga, sedangkan itu dilarang. Jadi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i mengecualikan cara macam tu tak boleh. Kalau dia seksa seseorang itu dengan cara begitu, jadi kita tak boleh balas begitu sebab itu dilarang. Tapi Imam Abu Hanifah membantahnya kerana dia berpendapat ini akan membawa kepada muslah. Jadi hukuman yang kita kata mumatsalah tadi, dia akan bawa kepada muslah. Sedangkan Nabi SAW dah larang dah muslah. Imam Abu Hanifah berdalil dengan sabda Nabi SAW, la qawada illa bisayf. Hadis ini ada dalam Ibnu Majah, hanya ada di dalam Ibnu Majah, min afrad Ibnu Majah. Jadi wa aktsaru afradihi dha'ifah. Kebanyakan hadis kalau hanya ada di dalam Sunan Ibnu Majah, tidak ada di dalam sunan-sunan lain, dhaif. Jadi bagaimana Imam Abu Hanifah berdalil dengan hadis dhaif? Mungkin orang kata begitu. Jawabnya, hadis ini walaupun termasuk dalam afrad Ibnu Majah, ia tidak dhaif. Bahkan ia dihukum kuat oleh Hafiz Alauddin Al-Mardini di dalam Al-Jawharun Naqi fi Radd 'ala Al-Baihaqi. Kalau cetakan India Hyderabad tu, dia bersama dengan Sunan Baihaqi, di bawah tu dia ada kitab Al-Jawharun Naqi. Al-Mardini dia kata hadis itu kuat. Qala Ar-Raqim, ini pengarang ni, guru kepada guru saya Maulana Banuri, dia kata huwa marwiyun min hadis Abi Bakrah wa Nu'man bin Bashir inda Ibn Majah. Hadis ini diriwayatkan daripada dua orang sahabat, Abi Bakrah dan Nu'man bin Bashir, dalam Ibnu Majah. Dan ia juga hadis Ibnu Mas'ud dan Abi Hurairah dan Ali dalam kitab Daraqutni. Tengok, kita kata dia kitab Nasbur Rayah, jilid sekian, muka surat sekian. Dan Mardini berkata di dalam kitab tadi Al-Jawharun Naqi tadi, ni jilid muka surat ni, fahadhihi qad ruwiya min wujuhin kathiratin yashhadu ba'daha li ba'd. Jadi hadis ini diriwayatkan melalui banyak saluran lah, sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Jadi sekurang-kurangnya hadis ini hasan. Bila hasan, bolehlah dibuat, dijadikan hujah
bolehlah dijadikan hujah. Terutamanya kalau kita mengambil kira Imam Abu Hanifah, zaman dia tu terlalu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia termasuk salah seorang tabi'in. Inilah kalau di kalangan imam yang 4 itu, Imam Abu Hanifah lah tabi'in satu-satunya. Jadi dia dekat sangat dengan sahabat ni. Kadang-kadang hukum hadis ini dia jadi dhaif apabila perawi itu banyak di bawah, peringkat bawah. Ini ada sebut dalam kitab. Banyaklah kitab-kitab usul hadis. Kadang-kadang satu hadis itu di satu peringkat sahih. Ketika Abu Hanifah dapat hadis ini, dia sahih, tak ada apa pun. Tak ada perawi dicelah tu yang bermasalah pun. Tapi bila banyak di bawah, jauh di bawah, perawi-perawi pun ramai, pada ketika itu ada di antara mereka yang dhaif, maka dihukum hadis itu dhaif. Jadi pendapat yang begini kata dia, wa bihi qala Nakhai wa Sya'bi wal Hasan wa Abu Hanifah wa ashabu. Inilah pendapat Nakhai, Sya'bi, Hasan Basri, Abu Hanifah dan anak-anak buahnya, yang kata tidak ada, tak boleh hukum berdasarkan mumatsalah dalam qisas. Sebab apa? Nak dapatkan mumatsalah betul, susah. Susah. Dia akan ada lah lebih kurang itu. Dia akan ada lebih kurang itu. Dengan sebab itu dia tak benarkan. Kalau kita perhati dalam Quran, kalau kita perhati dalam Quran, boleh dikatakan dia akan sebut mithlu tu. Dan nak dapat mithlu tu sama, itu susah. Seperti dalam ayat ni, mithlu. Bimithli ma'tada alaikum. Lagi ayat kalau kita perhatikan ayat yang lain, misalnya, wa jazaa'u sayyi'atin, ni surah Asy-Syura ayat 40, cuba perhati ni. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innallaha la yuhibbuz zalimin. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan bagi kejahatan adalah kejahatan atau keburukan seumpamanya. Jadi di sini pun ada mithluha. Mithlu. Itu syarat. Boleh kita nak balas. Kalau orang tampar kita, boleh kita tampar. Tapi biar mithlu. Mithlu tu yang susah nak dapat. Sebab itu pada dasarnya hukuman qisas bil mithli ataupun mumatsalah ini sukar. Kalau hakim fikir tak sama, dia boleh tak bagi apa nama ni dalam bentuk yang sama balasan itu. Tetapi dia boleh kenakan dalam bentuk denda ataupun dalam bentuk ganti rugi. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Lepas tu faman afa wa aslaha, sama juga dengan tadi. Fahuwa kaffaratul lah tadi. Sesiapa yang memaaf dan melakukan islah, fa ajruhu 'ala Allah. Allah jamin pahala kepadanya. Mana kalau dia maafkan orang melakukan kesalahan terhadap dia, pukul dia misalnya, kalau nak kira dia bolehlah pukul balas. Kalau dia tidak balas sendiri pun bolehlah minta pihak berkuasa balas. Tapi kalau dia maaf, dapat pahala. Tadi kan kita dah baca dah. Faman afa, kita dah baca dah tadi, fahuwa kaffaratullah. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratullah. Jadi ayat-ayat Quran ni kalau kita perhatikan lebih kurang sama, dekat-dekat. Walau bagaimanapun dalam hukum balas ni, dia kalau kita perhati ayat mana-mana pun dia ada mithlu ni. Mithlu. Nak dapat mithlu tu lah. Jadi bagi ulama-ulama yang kata boleh hukum balas berdasarkan qisas bil mumatsalah, tidak mesti mithlu ni betul-betul sama. Nampak zahirnya sama, itu sudah cukup dah. Dah cukup dah. Dia kira begitu. Sebab apa? Sebab apa? Sebab kalau kita tengok ayat ni, walaman intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Bagi orang yang menuntut bela selepas dilakukan kezaliman terhadapnya, fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Tidak boleh dihalang dia. Dia tidak boleh dihalang untuk menuntut bela.
Kalau dia nak, orang tu dia hukum balas. Tak boleh kata dia melampau. Tak boleh kata begitu. Atau tak boleh dihalang. Untuk memberi keadilan kepadanya, berilah apa yang dia nak. Dia nak balas macam mana? Begitu. Itulah asas hukum qisas dalam Islam. Lebih kurangnya begitulah. Dan banyak lagi ni, semua ni diambil kira oleh ulama. Ini antara orang yang sependapat dengan Imam Abu Hanifah, Ibrahim An-Nakhai, Sya'bi, Amir bin Shurahil, Hasan Basri, dan Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah, apa jawapan dia terhadap hadis ini? Hadis yang kita baca ni kan nampak macam adalah qisas bil mumatsalah atau mumatsalah fil qisas itu ada. Jadi dia jawab, dia kata Nabi SAW lakukan begini bukan sebagai melaksanakan hukuman had, tetapi secara siasah. Sebab apa? La mumatsalah fil qisas. Bukan balas ini sebagai nak bagi serupa dalam qisas itu, serupa dengan apa yang dilakukan terhadap seseorang. Bukan itu, kata dia. Kalau kita terima ini sebagai suatu had pun, maka ia sudah mansukh. Sudah mansukh. Ini akan kita bincangkan kemudian. Selepas ini ada hadis selepas inilah. Dalam nota, sedikit nota yang saya bagi tadi, hadis ni kita bincang lagi di sini. Tetapi nampaknya kita dah banyak masa ni. Yang ni pun tak habis lagi ya. Baiklah, kita tinggalkan sebahagian oleh kerana yang masa pun dah habis ni, dan kita perlu rehat sekejap. Sebelum itu saya nak kalau boleh sesiapa baca ni pengajaran yang kita dapat daripada hadis ni. Hadis yang hadis yang ke-72 ni kita ini 73, yang ke-72. Setakat yang kita baca ni, apa pengajaran yang kita dapat? Silakan, ada sesiapa nak baca ni? Silakan. Ada sesiapa nak baca? Kita nak rehat pula lepas ni. Siapa? Saya baca mana? Siapa? Saya Abdul Basir. Abdul Basir. Ya, Abdul Basir. Daripada mana ni? Daripada Subang, Batu Tiga, Shah Alam. Oh, Wan Faizal ni. Ya, nama saya Basir. Itu Ya. Ya, tak apa, silakan. antara pengajaran, pedoman, panduan dan hukum hakam yang dapat disimpulkan daripada hadis ini ialah: 1. Hadis ini menunjukkan ada rombongan dari luar datang mengunjungi Nabi SAW di Madinah. Nabi SAW pun melayan mereka dengan baik. Makanan, minuman dan lain-lain keperluan mereka disediakan semasa di Madinah. 2. Di antara yang datang ada yang terus memeluk agama Islam dan ada juga yang tidak terus memeluk agama Islam. Rombongan Puak Urainah dan Ulq yang tersebut di dalam hadis ini memeluk agama Islam setelah sampai di Madinah, tetapi kemudiannya mereka murtad. 3. Segolongan besar ulama telah menjadikan hadis ini sebagai hujah mereka tentang tidak najisnya air kencing binatang yang halal dimakan. Demikian juga tahinya. 4. Berubat dan merawat penyakit tertentu dengan susu dan air kencing unta memang disyariatkan melalui hadis ini dengan kesepakatan ulama. 5. Disyariatkan pembalasan yang sentipan. Baca macam mana tu? Al-mumatsalah fil qisas. Al-mumatsalah fil qisas. Dalam banyak kes jenayah. Dan ia tidak termasuk dalam muslah yang dilarang Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. 6. Disyariatkan membunuh beberapa orang yang terlibat dalam pembunuhan seseorang manusia, sama ada mereka membunuhnya secara curi atau secara terbuka. 7. Ubat-ubat yang suci dan tidak najis seeloknya diberikan kepada pesakit
ubat-ubat daripada bahan yang najis atau haram hanya diberikan dalam keadaan darurat dan terdesak sahaja. 8. Menghukum orang-orang yang melakukan kerosakan di muka bumi, termasuk membunuhnya jika mereka terlibat dalam pembunuhan merupakan tanggungjawab pihak berkuasa negara. Yang ke-9, keharusan membelanjakan atau menggunakan hak umum seperti harta zakat dan lain-lain untuk orang yang berhak menerimanya. Yang ke-10, orang-orang yang tidak biasa dengan cuaca sesuatu tempat biasanya terdedah kepada bermacam-macam penyakit. Ini panjang lagi ya. Sikit baca lagi. Sikit lah. 659 600 ni, notan. Daripada kata-kata Tirmizi ini dapat difahami bahawa majoriti ahli ilmu di dalam kalangan salaf berpendapat air kencing dan tahi binatang yang halal dimakan tidak najis, dan beliau juga cenderung kepada pendapat itu. Kerana itulah Imam Tirmizi tidak mengemukakan langsung dalil dan hujah golongan yang mengatakan ia najis. Ini pendapat Imam Tirmizi, jumhur, majoriti ahli ilmu. Ini kita telah bincang dah sebelum ni. Hafiz Ibn Hajar pula kata majoriti ahli ilmu kata najis. Kenapa ada perbezaan pendapat ni? Kita kena sedar, kena ingat. Imam Tirmizi ni termasuk dalam ulama mutaqaddimin. Pada ketika itu, majoritinya yang lebih ramainya mengatakan air kencing binatang, begitu juga tahiknya yang halal dimakan tidak najis. Tetapi di zaman Hafiz Ibn Hajar, ini termasuk dalam ulama mutaakhirin, pada ketika itu lebih ramai ahli ilmu berpendapat najis. Begitu. Jadi itu cara kita nak menyelesaikan perbezaan pendapat tu. Nampak tak sama. Mungkin kita kata kenapa Imam Tirmizi kata yang majoriti begini, Hafiz Ibn Hajar kata majoriti begini pula lain. Jawapannya zaman itu tidak sama. Itulah. Jadi saya rasa kita berhenti setakat tu dahulu dan kita rehatlah lebih kurang 20 minit insya-Allah. Kita rehat sekejap, lepas tu nampaknya nota yang satu lagi ni kita belum sempat lagi, masih lagi berkenaan dengan hukum jenayah tu. Elok juga kalau kita sambung nanti ada lagi benda-benda yang lain yang dapat disebutkan insya-Allah. Jadi saya rasa setakat itulah dulu untuk kuliah Sunan Tirmizi kita pagi ini, dan kita rehat sekejap sekitar 20 minit insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Saya Warislan daripada Terengganu Maulana. Ya, silakan. Saya ada 2 soalan Maulana ya. Ya. Pertama tadi tentang hadis Bukhari tentang air kencing binatang yang dimakan tidak najis. Ya. Ada dalam mazhab Maliki binatang-binatang yang halal dimakan tu lebih luas lagi. Betul. Jadi hukum samalah air kencing tu. Sama. Jadi bagaimana nak guna pakai pemakanan yang halal tu, binatang yang halal dimakan tu, pasal luas sangat tu. Nak guna pakai untuk contohnya dalam keadaan semasa ke? Itulah saya sebut tadi kan, ikut yang tadi kan. Mungkin ada kelebihannya apabila pendapat itu kata boleh, dia tidak najis. Seperti yang saya sebut, saya ada pengalaman sendiri, tengok masyarakat yang susah di India, mereka guna tahi lembu, tahi kerbau, dan dia campur dengan jerami apa semua tu, dia jadi macam kayu api keras bila ditampal ke dinding dan diguna untuk memasak. Jadi kan itu mudah tu. Bila kering tu kita patahkan dia buat macam kayu itu, masak. Saya sendiri pun pernah makan nasi yang dimasak dengan tahi binatang itu. Jadi kan itu ada kemudahan yang rahmat juga untuk mereka, dan mereka tidak berasa jijik kerana ini najis, dah perlu basuh dengan sungguh-sungguh, kecuali sekadar untuk menghilangkan bau lah mungkin, tidak menarik. Tapi dari segi nak guna tu rasa tidak keberatan, tidak menyusahkan.
tidak berasa bersalah. Itu kebaikannya. Kita kena tengok dari sudut tu lah. Tapi saya tak setujulah macam setengah-setengah negara sekarang ni yang pakai mazhab Malik macam UAE, dia ada buat macam kita lah jus ke apa, air dalam tin tu. Ditinkan air kencing untuk itu. Saya rasa itu tak kena tu daripada maksud Nabi SAW yang sebenar. Yang pertama, kita tidak tahu. Dulu kan kita dah 2 minggu lepas kita dah bincang dah tentang dalam Sunan Tirmizi. Itu lebih detail. Di situ lebih detail perbincangannya. Sebab hadis tu memang zahirnya nampak Nabi SAW suruh minum air kencing tu. Tetapi tidak jelas untuk penyakit apa. Dan kalau ya pun untuk orang yang bermasalah. Untuk orang yang bermasalah. Yang pertamanya kita kena pasti dia penyakit apa yang berguna kalau ya pun. Yang keduanya kepada yang bermasalah. Yang ketiga, kita dah bincang dah dulu dalam Sunan Tirmizi, tak ada sahabat selain daripada yang bermasalah tu, yang sakit itu, yang Nabi suruh minum air kencing. Ataupun orang lain dengan sengaja lah dan dia tahu ni Nabi suruh minum air kencing, mereka minum juga. Tak ada macam tu. Tak ada dalam hadis. Ini menunjukkan peristiwa itu peristiwa khusus yang tidak sepatutnya diumumkan. Itulah kita kena pakai kaedah-kaedah agama kita tu. Ada benda betul berlaku semasa Nabi dan kita terimalah Nabi suruh pun dia minum. Tetapi itu khusus dengan mereka, bukan untuk semua umat. Buktinya sahabat-sahabat yang ada yang tahu, dia kan tak guna pun, tak minum pun. Jadi ini satu bentuk sikap melampau lah juga kalau dibuat dalam tin itu. Dan ada dalam peti-peti sejuk seperti ada Milo, ada Nescafe dan sebagainya, ada jus, macam-macam jus di situ. Itu rasanya kurang sesuai lah. Nanti akan ada, saya rasa akan ada orang-orang agama lain, misalnya orang Hindu yang terlalu memuja lembu tu. Dia akan katalah kelebihan air kencing lembu ada juga. Dan kalau kita bantah, dia kata kamu pun ada juga minum air kencing unta. Teruk kita jadi. Padahal yang disuruh Nabi, kalau kita terima, itu pun kita dah bahas dah. Macam-macam pandangan ulama. Yang tak setuju tu, mereka takwil macam-macam hadis itu. Kalau kita terima sekalipun, itu khusus untuk mereka. Selesai masalah. Dan untuk orang-orang yang bekerja di ladang misalnya, menjaga ternakan, biri-biri, kambing, macam-macam, mungkin dia berada jauh daripada rumah dia, tempat dia, susah nak sampai waktu nak sembahyang. Misalnya kalau susah-susah nak bersih sangat, pakai mazhab yang kita kata najis itu, mungkin setengah-setengah orang yang malas tu nak bersalin-salin pakaian, mungkin pakai tak sembahyang tu. Jadi itu dari sudut tu ada kebaikannya mungkin. Kalau sekadar terpercik sedikit kita kata air kencing tu, mungkin kita tak kisah. Kepada orang-orang yang berada dalam suasana tu, dia akan terasa lah kemudahan memakai pendapat seperti itu. Tapi kalau tak ada langsung, soalannya tak ada langsung kemudahan lah. Gitulah. Tapi kalau kita dalam keadaan senang, lebih baiklah kita tak perlulah semua itu. Sebab memang pun air kencing ke ataupun kita katalah ayam misalnya, tahi ayam, teruk bau busuk tu. Jadi sifat semula jadi kita memang tak dapat menerima bau-bau busuk seperti itu. Dengan sebab itu saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan semuanya najis. Semuanya najis. Itu lebih baik lagi. Walaupun kita hormatlah pendapat orang-orang yang mengatakan tidak najis itu, terpulatlah pada masing-masing. Tetapi yang kata najis itu lebih sesuai dengan ajaran Islam yang banyak lagi. Suruh jaga kebersihan, apa semua tu. Cuba tengok, seperti yang saya telah bincangkan dalam kuliah Sunan Tirmizi yang lalu. Assalamualaikum Nana. Waalaikumsalam. Ni nak soal pasal Sunan Tirmizi lah. Pasal Ya. pasal Najis.
misalnya najis untuk pakai baju, okey. Ya, ya. Jadi kita ikut hadis 72 tu bukan najis, jadi boleh jual lah. Untuk Boleh. jual. Ya. Itu bezanya. Kesan daripada perbezaan pendapat itu bagi orang yang kata tidak najis memang boleh jual. Halal. Bagi orang yang kata najis tak boleh jual lah. Apa jual najis? Bagi saja gitu. Itu kekurangan dia pula. Di sudut perniagaan. Itu kesan. Kalau orang yang terima najis, mereka tak boleh jual. Benda haram, mana boleh jual. Jadi dari segi sumber untuk pendapatan lah, keuangan, di situ dia kurang. Baru ni ada yang tanya apa beza ni kalau kita nak tengok kesan dia. Kalau kita nak tengok kesan, ini kesan yang nyata. Bagi orang yang kata tidak najis, boleh jual. Rezeki dia, pendapatan dia tu pendapatan yang halal. Sama juga dengan makanan, misalnya sotong, ketan. Orang mazhab Hanafi kata haram. Tidaklah najis tapi haram. Makan, untuk dimakan, tak boleh makan. Mana dia tak boleh jual. Tapi bagi orang yang kata halal, dia boleh jual. Itu bezanya. Sama juga Imam Abu Hanifah kata anjing ini boleh dijual. Boleh. Sebab bagi dia anjing itu tidak najis. Atau najisnya ringan. Dan ada manfaat dia kalau untuk jaga tanaman, untuk jaga rumah, jaga ternakan dan sebagainya. Tapi Imam Syafi'i kata najis. Najisnya berat. Maka tak boleh dijual. Dia pegang dengan hadis ada tak boleh jual. Tapi Imam Abu Hanifah kata itu tidak begitu. Itu bezanya. Jadi kalau kita pakai mazhab Abu Hanifah boleh jual lah. Boleh ambil manfaat lah. Daripada hasil jualan itu. Itu bezanya. Banyak lagi lah benda-benda lain yang seumpama ini. Gitu. Nak tanya satu soalan yang hadis yang hadis kita belajar tadi melibatkan dua orang. Seorang mati kena bunuh dan seorang berjaya menyelamatkan diri. Ya. Okey, tapi kenapa apabila kita menuduh seseorang itu berzina, kita kena bawa 4 saksi. Sedangkan seorang sudah cukup untuk Nabi SAW bagi hukuman. Boleh jelaskan tak? Terima kasih. Sama. Dia begini. Dia masalah saksi ni ada yang jelas disebutkan dalam Quran ataupun hadis berkenaan dengan bilangan dia. Jadi kalau sebut bilangan itu mesti kita kena terikat lah. Walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Orang yang tuduh orang berzina, orang yang baik-baik, perempuan khususnya, dan dia tidak dapat bawakan saksi. 4 orang. Disebut jelas tu. 4. Tapi dalam setengah-setengah kes tidak begitu. Dalam setengah-setengah kes tidak begitu. Kita boleh pakai selain daripada saksi, kita tengok bukti-bukti lain. Bukti lain misalnya boleh tengok mata dia kenapa jadi gitu. Seperti ada rakaman. Kalau sekarang ni rakaman, CCTV, apa semua tu, itu juga boleh diguna pakai untuk pelaksanaan sesuatu hukum itu. Jadi macam di sini, kalau kita terima seorang saja, tapi kalau berdasarkan setengah-setengah riwayat itu sebenarnya, dia lebih daripada seorang. Mungkin ada lagi tapi tidak disebut. Kalau kita tak terima itu pun, dia ada bayinah. Selain daripada syuhada, saksi, bayinah, bukti, boleh dijadikan bukti. Misalnya kalau kita sekarang ni CCTV ataupun kamera gambar, dia ambil gambar dia, dan gambar tu pula sekarang ni kena cek lagi betul ke tidak, takut ada edit apa semua ni. Kalau dulu kita boleh tengok kesan dia tu. Kesan dia tu. Misalnya di mata, kenapa jadi gini semua ni mata ni? Boleh diambil kira juga itu. Ya? Itulah sebagai jawapannya. Kalau yang tak ada jelas,
sebut bilangan. Kalau ada jelas sebut bilangan, maka kena terikat macam tadilah. Misalnya dalam kes muamalat, wastashidu syahidaini min rijalikum illam yakuna rajulain farajulun wa imra'atan mimma tardawna minasy syuhada an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Misalnya dalam ayat tu disebutkan dua orang, tapi dua orang tu disebut illat dia, kenapa? Jadi itu semua kena ambil kira. Maknanya ada kalanya kenapa dua orang perempuan sama dengan seorang lelaki? Takut-takut yang dua orang tu seorang tu lupa, yang seorang lagi boleh ingat, sebab itu bukan urusan dia. Berkait dengan zaman itu di mana orang perempuan tidak terlibat sangat dalam urusan perniagaan, keuangan. Jadi mereka tidak begitu tahu. Jadi orang yang tak tahu dengan mendalam tentang sesuatu, dia mudah lupa. Jadi dia sebut sebab itu kena dua. Bukan syarat dalam setiap perkara, setiap benda kena dua. Tidak. Jadi di situ ada perincian lagi. Ada perincian lagi. Sebab itu dalam setengah-setengah kes, seorang saja pun perempuan boleh. Kalau kes yang melibatkan dia lah, puak-puak dia, orang-orang perempuan, bahkan orang perempuan lebih tahu lagi, maka boleh diterima seorang pun saksi. Ini bergantung kepada kes lah. Bergantung kepada kes.